Okay, persoalannya sekarang, kenapa Palestin walaupun dikelilingi oleh jirannya yang negara Arab, kenapa ramai negara yang tak bantu? Okey, kalau kita tengok Palestin ni dikelilingi oleh Lebanon, Jordan, Mesir, Saudi dan Syria. Jordan ni betul-betul terletak dekat tebing barat. Kenapa dia tak hantar askar langsung pergi ke tebing barat ataupun Baitul Maqdis nak tolong orang Palestin sana kan? Jawapan dia sebab pada tahun 1970 berlakunya perang saudara di Jordan antara tentera Diraja Jordan dan juga PLO ataupun Palestinian Liberation Organization yang diketahui oleh Yasser Arafat. Okey, PLO sekarang ni adalah parti Fatah yang memerintah tebing barat. Okey, kenapa berlakunya perang saudara di Jordan? Kerana pada ketika itu setelah tragedi Nakba telah berlaku, 90% penduduk daripada Palestin telah pergi ke Jordan untuk berlindung. Dan disebabkan oleh Palestine Liberation Organization ni, dia nak mempunyai suara dan mendesak kerajaan Jordan untuk membantu mengusir Israel keluar daripada tebing barat ataupun Baitul Maqdis. Mereka tak berpuas hati dengan Raja Jordan ketika itu, iaitu Raja Hussein. Okey, dan berlakunya lah pemberontakan oleh PLO ni kerana mereka nak menggulingkan Raja Hussein. So berlakunya perang saudara yang berdarah dan ini menyebabkan PLO sendiri dihalau keluar oleh Raja Jordan. Okey, boleh tengok tragedi Black September dekat YouTube dan setakat inilah Jordan tidak masuk campur dengan isu Palestin sekarang ni kerana ekoran perang saudara yang berlaku pada tahun 1970. Kita tengok negara jiran Palestin yang kedua iaitu Mesir. Okey, kalau kita tengok Mesir ni betul-betul dia terletak dekat sepadan Gaza. So Mesir ni merupakan negara yang berkuasa kat atas pintu sepadan Rafah di Mesir, antara Mesir dan Gaza. Kenapa Mesir tak nak hantar mujahidin atau askar dia ke Gaza? Jawapannya ialah kerana parti yang memerintah di Gaza itu ialah Hamas, dan Hamas itu sendiri adalah dibangkitkan dan juga didukung oleh ideologi Ikhwanul Muslimin. Seperti mana kita tahu, Ikhwanul Muslimin ini merupakan parti yang menjadi tabu ataupun parti yang tak boleh disebut di Mesir. Kerana Presiden Al-Sisi sendiri telah mengiktiraf Ikhwanul Muslimin adalah pasukan pengganas. Kalau kita tengok Presiden Morsi, iaitu Allahyarham Presiden Morsi, merupakan Presiden Mesir yang pertama dipilih melalui demokrasi. Okey, merupakan parti Ikhwanul Muslimin, dan setelah revolusi Raba'ah, beliau digulingkan digantikan oleh Jeneral Fattah Sisi, dan Jeneral Fattah Sisi terus mengharamkan parti Ikhwanul Muslimin. So jadi bila Sisi menolong Hamas, ibarat mereka menolong Ikhwanul Muslimin sendiri. So begitulah cerita dia kenapa Mesir sangat-sangat berhati untuk menolong orang-orang Palestin di Gaza. Okey, jiran yang ketiga iaitu Syria. Okey, kalau kita tahu Syria ni betul-betul bersepadan dengan negara haram Israel lah, iaitu di Bukit Golan. Tapi kenapa Syria tidak membantu secara langsung untuk melawan Israel tatkala Israel membantai pejuang-pejuang Hamas di Gaza dan juga menindas rakyat Palestin di tepi barat? Terus kalau kita tengok Syria ni merupakan diperintah oleh Bashar al-Assad lah. Kalau kita tengok Bashar al-Assad ni, dia punya ideologi dia lebih kepada secularism dan daripada parti Ba'ath lah. Okey, kenapa Syria tak menghantar askarnya ke Gaza terus? Jawapannya senang, kerana Hamas itu sendiri adalah ideologis yang ekstrim bagi diorang. Okay? Ideologis yang pihak Ikhwanul Muslimin dan juga Islamis. Okay, kalau kita tengok Bashar ni, dia sendiri ada masalah dekat negara dia, iaitu dia nak mengekang pemberontak-pemberontak FSA yang berfahaman sunnah dan juga ISIS yang kononnya fahaman Islamis. So kiranya Bashar sendiri ada hal di negara dia yang hampir fail. Negara dia musnah sebabkan perang Gaza tahun 2011. So Bashar sendiri ada masalah dekat negara dia. So dia enggan menghantar ataupun masuk campur dalam isu Israel Palestin ni. Okey, dan kita tengok Israel sendiri, walaupun dia tahu Syria tu dah ambang hancur, kenapa Israel tak directly attack Syria, habiskan, tumbangkan Bashar semuanya? Okey, sebenarnya Israel memerlukan Bashar al-Assad. Okey, kerana Bashar al-Assad berjaya menundukkan gelombang Ikhwanul Muslimin, iaitu pada Arab Spring di Syria. Okey, sebenarnya kalau Israel berpendapat kalau Bashar tumbang, yang ganti dia lebih Islami, Israel tumbangkan Bashar, baik Israel kekalkan Bashar kerana Bashar berjaya menumbangkan ataupun menung gerakan Islamis. Kerana kalau gerakan Islamis memerintah Syria, Israel akan lebih terancam kan. So sebenarnya Bashar adalah satu kepentingan buat Israel. So itu saja video untuk aku hari ini. Assalamualaikum. Ciao ciao.